نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. Saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bidal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Taman Bukit Indah, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyayikh, datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat istiqamah pada jalan yang benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala rakamkan kata-kata orang yang memiliki sifat istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka yang berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka beristiqamah. Yang istiqamah dengan iman yang dikurniakan Allah. Istiqamah atas dasar Islam. Istiqamah atas dasar untuk melakukan amal-amal soleh. Maka ini yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat surah Fussilat ini, yang mana Allah Ta'ala memuji mereka yang ada sifat istiqamah. Maka akan turunlah kepada mereka malaikat sambil berkata. Orang yang ada sifat istiqamah melakukan amal soleh ni tuan-tuan, akan turun malaikat sambil malaikat itu berkata bahawa janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, dan gembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hari ini nak memiliki sifat istiqamah sangat payah. Kadang-kadang seseorang itu melakukan amal solehnya bermusim. Kadang-kadang datang surau masjidnya apabila malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Kadang-kadang datangnya untuk mesyuarat. Kadang-kadang dia suka untuk melakukan amal soleh seperti baca Quran. Kadang-kadang mulutnya susah nak jaga juga, dia suka mengumpat orang. Jadi sifat istiqamah ni sebenarnya bukan mudah untuk kita terapkan dalam diri kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi suruh kita supaya sentiasa istiqamah. Apabila ditanya, siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang paling baik itu ialah mereka yang umurnya panjang dan dia sentiasa melakukan amal-amal yang soleh. Baik amalannya.
Maka tuan-tuan rahmati dikasihi Allah sekalian, teruslah kita istiqamah pada jalan kebaikan. Teruslah kita istiqamah dalam Islam. Teruslah kita istiqamah untuk melakukan amal-amal soleh, amal ketaatan. Dengan asbab daripada amal soleh tersebut, kita dapat mencium dan menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Iaitu hadis ini boleh tuan-tuan dapatkan dalam kitab hadis 40. Hadis yang ke-19. Kalau tuan-tuan nak cek, boleh tengok dekat handphone tuan-tuan. Ada apps hadis 40 boleh buka, atau boleh Google, tekan di situ hadis yang ke-19 daripada Matan Arba'in ataupun hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka bi kalimat kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay' qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay' qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat ash-shuhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-'usri yusra. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ke-19 ini tuan-tuan, ada dua hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis yang kedua pun sama, Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan. Cuma periwayatan itu diambil oleh Imam Tirmidzi. Maka kata Imam Tirmidzi ada tambahan daripada riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maka adalah tambahannya di situ sikit saja, tak adalah banyak sangat dia punya tambahan dia. Jom kita tengok apa dia punya terjemahan. Dari Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas. Maknanya Abdullah bin Abbas ni dia ada anak namanya Al-Abbas. Jadi Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas. Macam tu. Biasa orang, para sahabat ataupun orang Arab ni, sebab dia sayang sangat dekat ayah dia atau atuk dia, maka dia akan namakan anak ataupun cucunya dengan nama ayah ataupun nama atuk. Saya ada kawan dekat Mesir kata nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Senang kan? Tak payah menyimpan dulu. Ahmad, Mahmud, Hamdan ni semua nama-nama Arab Mesir yang biasa. Ahmad, Mahmud, Muhammad. Kalau tuan panggil Muhammad, saya 20 orang paling bukan. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi Abu Abbas maknanya bapa kepada Abbas. Tapi bukannya bapa kepada Abbas itu maksudnya Abdullah tak. Sebut bapa kepada Abbas itu bukan Abbas yang bapa dia, tapi Abdullah itu sendiri. Ya. Jadi gelaran yang diberikan kepada Abdullah ni kunyahnya Abu Abbas. Ada anak nama Abbas. Bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada satu hari adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi.
Mana berjalan di belakang Nabi SAW. Sahabat ni tuan-tuan memang sentiasa cuba untuk berjalan di belakang Rasulullah SAW. Mereka sangat-sangat malu sekiranya belakang mereka ni menghadap kepada Rasulullah SAW. Mereka sangat malu kalau tapak kaki mereka tuan-tuan menghadap kepada Rasulullah SAW. Ini adab yang ada pada sahabat. Pernah satu hari Sayyidina Rasulullah SAW minta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sebab masa itu Rasulullah ada urusan. Maka bila tunggu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun jadilah imam. Dia berat sangat nak jadi imam. Dia tak suka jadi imam kalau Rasulullah ada. Tapi sebab Rasulullah yang arahkan, Rasulullah ada urusan di rumah, Rasulullah arahkan dia jadi imam, maka dia pun naiklah jadi imam. Bila dia naik jadi imam tuan-tuan, sedang baca surah tu, dia perasan Nabi masuk dalam masjid. Nabi mana dah keluar pada rumah, masuk dalam masjid. Dia perasan walaupun dia jadi imam. Sudah tak payah fikir lah, dia ada sat mirror ke, ada cermin depan ke apa, tak ada. Tapi dia tahu. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah ada sebutkan bahawa Rasulullah ni sentiasa wangi. Bukan pakai minyak wangi, bukan pakai bukhur, bukan pakai otur, bukan pakai perfume, bukan pakai apa. Rasulullah ni memang wangi tuan-tuan. Mak kepada Anas bin Malik pernah ambil peluh Rasulullah untuk campur dengan minyak wangi ni tuan-tuan. Nak jadi tambah lagi wangi. Ini badan Rasulullah SAW. Sampai kan kalau Rasulullah jalan tu, ada sahabat bagi salam pada Rasulullah, Rasulullah SAW minta masuk rumah. Kemudian keluar, bukannya masuk rumah nak makan minum apa, masuk rumah keluar sebab nak dapat bau. Dalam rumah tu memang semerbak bau Rasulullah SAW. Ini khususiat, ini mukjizat Nabi SAW. Jangan kita ada dalam sifat dalam otak kita fikir ya ke ustaz, ya ke. Tak boleh fikir macam tu. Sebabnya Rasulullah yang kita bicarakan. Bayang pun tak ada tuan-tuan. Rasulullah tak ada bayang. Rasulullah tidak pernah kena hinggap dengan lalat. Rasulullah tidak pernah memuak. Tuan-tuan, saya dah sekira 10 minit pun tuan-tuan dah muak 5 kali dah. Ini Rasulullah SAW. Dia tak sama macam kita. Ya? Maka oleh kerana itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila jadi imam, dia perasan Nabi ada belakang dia. Maka apa dia buat? Dia undur ke belakang. Dia jadi imam. Tengah jadi imam, Nabi sampai ke belakang, dia undur ke belakang. Maka Nabi pun pergilah ke depan. Nabi jadi imam. Habis solat, Nabi bertanya kepada dia, kenapa kau tak ikut arahan aku? Kan aku dah arahkan kau supaya jadi imam. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, haram anak Abu Quhafah. Abu Quhafah sebab Abdullah bin Abi Quhafah itu nama sebenar Sayyidina Abu Bakar. Bapak dia Abu Quhafah. Nama Sayyidina Abu Bakar sebenarnya Abdullah bin Abu Quhafah. Ya Abu Bakar. Abu Bakar itu makna bapa si dara. Bakrun itu maknanya dara. Dara itu merujuk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin memang benar Sayyidatina Aisyah ni sentiasa dara, ataupun mungkin kerana nak membezakan antara isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah dengan isteri Rasulullah yang lain. Sebab semua isteri Rasulullah yang lain ialah Rasulullah kahwin dengan janda, kan, melainkan Banatul Qibtiyah. Tapi dengan Sayyidatina Aisyah ni memang Rasulullah kahwin dengan anak dara. Tuan-tuan rahmati dikasihi Allah sekalian. Maka kata Abu Quhafah, kata Sayyidina Abdullah bin Abu Quhafah ataupun Abu Bakar, haram anak Abu Quhafah ini untuk meletakkan belakang badannya di hadapan Rasulullah SAW. Maknanya walaupun perintah tersebut dilanggar, tapi perintah itu tidak berdosa apabila dilanggar. Kerana perintah itu menjurus kepada perkara yang kurangnya adab. Ini tuan-tuan. Bila dia melibatkan benda yang kurang adab, maka sahabat-sahabat dia akan fikir 3 kali. Macam ada seorang sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sedang duduk majlis ilmu macam ni, datang majlis ilmu. Rasulullah tengah bercakap, nampak Sa'ad bin Mu'az tengah cari tempat mana nak duduk, tapi tak ada tempat duduk. Rasulullah ambil dia punya syal dia, balik dekat Sa'ad bin Mu'az.
Sa'ad bin Mu'adh pun pegang. Duduk atas aku punya kain tu. Maka Sa'ad bin Mu'adh pun cium, dia pun pegang, duduk dia dekat situ tanpa letak untuk jadikan adas. Jadi itu walaupun perintah, tapi perintah yang kurang adab. Kata Sa'ad bin Mu'adh, haram bagi punggungku untuk letakkan di atas syar'i Rasulullah SAW. Dikasih cinta adab para sahabat dengan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita pun, yalah, kalau kita jumpa menghadap tuanku lah kan, dia ada punya protokol dia. Bukan lepas kita menghadap kita terus boleh pusing badan kan. Kita kena undur dulu, barulah kita pusing. Kalau dengan Tuan Sultan pun adabnya macam tu, kenapa tidak dengan Rasulullah SAW? Dikatakan tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni, dia pernah belakangkan Rasulullah masa dalam satu peristiwa je tuan-tuan, iaitu ketika peristiwa hijrah. Sebab masa peristiwa hijrah tu, Rasulullah hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar sahaja. Abdullah bin Uraiqid yang tukar tunjuk jalan. Ada sampai satu tempat yang mana Abdullah bin Uraiqid dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dah berpisah. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sahaja berjalan. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni risau keselamatan Rasulullah. Maka kejap dia bawa kuda pergi depan, kejap bawa kuda pergi belakang, kejap ke depan, kejap ke belakang. Masa itu sahaja katanya yang Sayyidina Abu Bakar ni pernah belakangkan Rasulullah SAW. Jadi balik kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, ya, maka dia kata, satu hari aku jalan belakang Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, wahai anak, ya gulam ni wahai anak. Gulam, walad, sabi, itu semua merujuk kepada anak kecil. Dan kita ada baca kitab sebelumnya, ayyuhal walad, wahai anak, ya. Tak kira lah sama ada walad pun boleh, gulam pun boleh. Cuma dia perkataan gulam ini dia lebih kepada anak remaja. Darjah 5, darjah 6, kan? Ataupun umur yang belasan tahun, sebelum umur 18 ataupun 17 tahun, macam itulah. Ini layak digelar sebagai ya gulam. Maka Nabi SAW pun tanya ataupun beritahu kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak, aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Inni u'allimuka bi kalimat. Aku nak ajarkan kepada kau beberapa perkataan. Ini cara uslub dakwah tuan. Cara kita sebagai orang dewasa, orang tua nak bercakap dengan anak muda. Kan? Kita kena fokus, kita kena cakap ada eye contact dengan mereka. Habis sini pakcik nak cakap sikit. Maka mungkin mereka akan ambil serius dengan apa yang kita nak sampaikan. Maka itu Nabi SAW beritahu, inni wa'allimuka kalimat. Ni ada benda aku nak cakap dengan kau ni. Ada benda aku nak ajarkan kepada kau beberapa kalimat ni. Kata Nabi SAW, peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara engkau. Yahfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apa maksud pelihara Allah ni? Pelihara Allah ni macam mana? Macam kita pelihara jaga barang kita ke? Pelihara Allah maksudnya jagalah hukum hakam Allah. Pelihara Allah maknanya jagalah amanah, jagalah perintah yang Allah berikan kepada kita. Itu maksud jagalah Allah. Memang semua manusia yang otaknya cerdas, yang otaknya cerdik bijak, dia takkan fikir yang Allah Ta'ala tu perlu dijaga. Kan? Bahkan Allah lah yang menjaga. Allah menjaga semua makhluk. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dalam surah Al-An'am 7 Allah Ta'ala berfirman, dan di sisi Allah itu ada ilmu pengetahuan yang ghaib. Kunci ilmu pengetahuan yang ghaib itu semua dalam pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tak ada siapa pun yang tahu melainkan Dia, yakni Allah Taala. Macam mana ilmu Allah ni hebat sangat ke?
wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ilmu Allah ni meliputi apa yang ada dekat darat dan di laut. Tu dia tuan. Apa yang ada dekat darat, apa ada dekat laut. Kita tuan-tuan, boleh ke kita tahu berapa orang yang duduk dalam masjid Bukit Indah sekarang? Tanpa kita kira lah, tanpa kita tengok kiri kanan, pusing belakang, kita boleh tahu ke berapa banyak jumlahnya? Ini pun kita fail dah tuan-tuan. Pandangan kita terhad. Pandangan kita terhad. Kalau saya tanya tuan-tuan, saya pakai seluar warna apa, tuan-tuan sendiri tak boleh nak teka. Sebab tak nampak, terhad. Dengan pandangan itulah kita ada ilmu. Maka ilmu kita lagi dah terhad, sebab pandangan kita pun terhad. Tapi Allah Ta'ala tidak. Ilmu Allah ni meliputi apa yang ada dekat darat, di laut. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Berapa banyak jumlah bayi, berapa orang dewasa, berapa orang, apa keperluan bayi, apa keperluan orang dewasa. Keperluan bayi mana nanti dia menangis sebab dia nak susu. Keperluan orang dewasa mana nanti dia kena terjaga sebab dia nak pergi toilet. Semuanya dalam susunan Allah Ta'ala. Cuba kalau Allah terbalikkan kita tuan-tuan. Bangun tidur, tengah malam pukul 3 terjaga, kita nak susu. Anak kita pula bangun berjalan pergi toilet tuan. Tak penting haru. Semuanya dalam susunan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melanda atas muka bumi ini semuanya telah pun Allah Ta'ala susun rezeki dia. Wa ma tasqutu min waraqatin. Ini nak cerita pengetahuan Allah ni, sampaikan berapa banyak daun yang gugur pun semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat tuan. Kita kalau dapat teka satu pokok ada berapa daun pun dah hebat tuan. Ni kan pula nak teka satu pokok ada berapa daun, kemudiannya berapa banyak pula gugur. Semua dalam pengetahuan Allah. Dalam surah Luqman, kita boleh tengok surah 21 surah Luqman ke surah Nas bawah sekali ayat yang kiri itu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah Ta'ala Maha mengetahui bila berlaku di kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam rahim mak. Anak lelaki ke anak perempuan, apa jadi dengan bayi tersebut, semua dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala tahu berapa banyak titisan hujan. Hebat. Titisan hujan pun Allah Ta'ala tahu. Berapa titik turun ke Ampang, berapa titik turun ke Keramat, Kawasan Maju, semua dalam pengetahuan Allah. Yang ini yang sebesar-besar sampai yang sekecil-kecil, semua dalam pengetahuan Allah. Kalau kita tahu hakikatnya, Tuhan yang kita sembah ni macam tu punya hebat, dia punya ilmu pengetahuannya, maka sama sekali kita susah untuk melakukan maksiat kepadanya. Sama sekali kita akan susah untuk tak nak buat apa yang dia telah perintahkan kepada kita untuk buat. Tahu hakikat kita sebagai seorang hamba, ubudiyah yang ada dalam diri kita inilah yang membuatkan kita ini ihfazillah yahfazka. Kita tahu diri kita sebagai seorang hamba, kita tahu diri kita ini sentiasa diperhatikan, kita tahu diri kita ini sentiasa Allah Ta'ala anugerahkan dengan berbagai rezeki, sama ada kita minta ataupun tak minta. Maka ketika itu kita akan jaga hukum hakam Allah. Kita akan jaga apa yang Allah perintahkan untuk kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang untuk daripada kita buat, semua kita jaga. Maka ketika itulah Allah Ta'ala pun akan menjaga kita. Yahfazillah yahfazka. Kemudian disebutkan, peliharalah Allah nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ulama berbagai pendapat. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Maknanya kau peliharalah Allah, nescaya kau akan dapati Allah ada di hadapan kau. Maksudnya sama ada maksud di hadapan itu ialah apa perancangan yang kita nak buat.
Kita ada perancangan. Dan setiap kali kita merancang, setiap kali kita plan apa-apa tuan-tuan, kita akan kata insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita dijaga hukum hakam Allah, tajiduhu tujahaka, maka apabila kita merancang, kita plan benda tu baik, benda tu tak langgar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan kita dapati redha Allah Subhanahu wa taala ke atas apa yang kita rancangkan. Dan ada juga ulama yang berpendapat, nescaya kau dapati Allah ada di hadapan kau itu, hadapan itu ialah hari akhirat. Hadapan ialah hari akhirat. Macam mana nak tahu tu hadapan tu hari akhirat? Kita tengok dalam Quran. Apabila Iblis la'natullah, dia cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan anak Adam, sama ada di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semuanya aku akan masuk, aku akan sesatkan. Tengok muka surat kedua, surah Al-A'raf juzuk 8. Maka Allah Ta'ala kata kepada Iblis, dia boleh buat apa yang dia nak buat, dia boleh usaha ikhtiar apa yang dia nak ikhtiarkan. Jadi sumpah Iblis tu, dia akan bawa manusia masuk neraka sama ada daripada arah depan. Depan dia kata para ulama, itu hal-hal ukhrawi, hal-hal akhirat. Kan? Macam mana hal akhirat kita boleh masuk neraka pula? Apabila kita bersedekah, kita tak ikhlas. Apabila kita solat, kita tak khusyuk. Apabila kita solat, kita riak. Maknanya buat benda-benda yang ukhrawi, benda akhirat, tapi kat situ berserabut, dekat situ ada macam-macam, dan niat kita rosak tuan. Manakala Iblis datang untuk menggoda manusia daripada arah belakang pula, macam mana? Ini hal-hal duniawi, benda dunia. Bergaduh sebab dunia, bergaduh sebab kuasa. Begitu juga yang sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dia kata sebelah kanan tu anak pinak kita. Ayah mak dah bagus dah, tapi Iblis berjaya lalaikan ayah dan mak ini sebab daripada anak. Susah nak goda, nak hasut mak ayah, Iblis masuk dalam diri anak. Anak yang jadi teruk, yang buatkan pening kepada mak ayah, yang hinggakan mak ayah ni lupa hal-hal akhirat kerana melayan kerana si anak. Dan ada ulama mengatakan di belah kiri, wa an syama'ilihim, daripada sebelah kiri itu ialah harta. Jadi inilah antara tafsiran yang kita boleh refer, yang bila dalam hadis ini disebutkan pelihara Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berada di hadapan kau, sama ada apa yang kita rancangkan ataupun perkara-perkara ukhrawi yang kita hajati, yang kita akan pergi destinasi kita sebenar nanti, ya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila Nabi tak tolong dengan Allah. Ramai orang salah faham hadis ini. Kalau puak Jabariyah atau puak Mu'tazilah habis dia jadi sesat dengan hadis ni, tuan. Itu yang dia bantai sesat ahli sunnah. Dia kata ahli sunnah sesat sebab apa? Sebab sakit dia jumpa doktor. Cakap sakit dia jumpa doktor. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Sakit maknanya tak sihat. Tak sihat kena minta dengan Allah. Ini tuan dia tu. Macam tu akhirnya dia langsung tak usaha nak duduk kat situ kan. Lapar nak makan pun tak boleh minta kat mamak pergi goreng satu. Alah tu, fasik tu, syirik tu. Kan? Demam dia cari doktor, tu syirik tu. Yang bagi sihat Allah, kenapa jumpa doktor? Ini salah faham berkenaan dengan hadis. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu berhajat, maksudnya bila kita nak sesuatu minta pada Allah. Maknanya hakikat yang akan kabulkan hajat dan permintaan kita ialah Allah. Tu hati-hati kita cakap. Kadang-kadang ramai mak ayah dia suka cakap, Kak Long nanti besar ni dah doktor, nanti kalau mak sakit senang, Kak Long boleh rawat mak, kan? Cakap tu memang cakap dialog antara mak dengan anak, tak ada masalah.
Tapi alangkah elok kalau kita sedikkan dengan izin Allah. Allah bagi sembuh, Allah bagi sihat dengan izin Allah. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah kerana tak bercakap insya-Allah. Nabi Musa pun sama tuan-tuan, pernah ditegur oleh Allah. Bila mana ditanya oleh Bani Israel, siapakah manusia yang paling alim? Dia kata, akulah. Nabi Musa, akulah yang paling alim. Betul lah, memang Nabi Musa paling alim. Tapi Allah Ta'ala tak nak macam tu. Allah Ta'ala tak nak macam tu jawabnya. Allah nak supaya disebutkan, akulah insya-Allah yang paling alim. Sebab Nabi Rasul ketika zaman Nabi Musa yang paling hebat, Nabi Musa memang dia lah paling alim. Tapi kerana tidak ada insya-Allah, tetap baca surah Kahfi tu. Illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada. Yang dia kena denda masuk sekolah. Nabi Musa kena denda masuk sekolah kebangsaan Nabi Khidir. Itu yang berjalan musafir kan. Banyak teguran yang diterima. Rupanya baru dia tahu siapa dia orang yang sebenarnya yang paling adil. Macam tu tuan-tuan. Tak ada masalah. Kita nak kata kita sakit demam pergi jumpa doktor pun tak ada masalah. Tapi cubalah kita ikhtiar usahakan untuk cakap dengan izin Allah. Saya jumpa doktor, mudah-mudahan saya sihat. Ilmu pun sama. Memang hakikat yang bagi kita ilmu untuk Allah. Tapi kalau duduk kat tingkat sejadah, tak buka buku, tak pergi sekolah, tak jumpa guru, tuan-tuan, dapat ke ilmu? Memang ilmu itu hakikatnya Allah yang bagi. Tapi ada asbab. Tentang rahmat Allah sekalian. Tu wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Semua pakai ramai-ramai cuba nak bagi manfaat untuk kita. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan begitu, maka tak akan dapat manfaat. Nampak kata? Tak kira lah. Seorang datuk sakit jantung, sesak nafas. Habis 10 doktor pakar dah pergi jumpa tuan-tuan. Duk dekat Institut Jantung Negara IJN, doktor pakar bersenang segi datang cuba nak merawat jantung atuk ni. Sakit, lemah ya. Tapi semua tak berjaya. Satu hari atuk ni tengah baring tengok TV di rumah ni, dekat rumah ni tengok TV. Cucu datang tuan. Cucu datang sambil menyanyi lompat-lompat. Cucu pandai baru dapat kaki tuan. Lompat-lompat pergi lompat atas jantung atuk tu. Lompat atas dada atuk. Wah, atuk tu punya terkejut, dia pun berdiri tu tuan. Senang tak nafas je. Try jalan, jalan okey, siap berlari, satu taman dia pusing tuan. Boleh jadi ke macam tu? Boleh jadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang takdir yang begitu. 10 orang doktor pakar, kalau kata Allah Ta'ala tak izinkan untuk bagi sihat, maka si pesakit dia takkan boleh sihat. Tapi seorang cucu yang nakal, yang lebih dia punya bertuah ni tuan-tuan, kemungkinan dia lah yang jadi doktor pada atuk dia. Tuan-tuan rahmat dikasih Allah sekalian. Begitu juga kata Nabi SAW, dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, sombong berkumpul ni, nak bedal, nak bantai Palestin sekarang ni, sombong kumpul. Di UN ada 14 negara yang akan ikut buta apa yang nak dibuat oleh Israel. 14 negara tuan-tuan. Jadi kalau 14 negara ni semua dia pakat memang nak attack. Sekarang ni berita dah lain tuan-tuan.
Semua hari itu daripada awal kita suruh buat ceasefire, hentikan, tapi tak nak buat. Tapi sekarang ni dah mula dengar puak-puak ni pun nak ceasefire lah tuan-tuan. Mulalah dia dah mainkan cara yang lain pula. Ceasefire ni bagi pihak mereka tu sebenarnya bukan untuk humanitarian, bukan untuk misi kemanusiaan. Mereka tak ada sifat kemanusiaan pun tuan-tuan. Kalau mereka ada sifat kemanusiaan, seorang rakyat Palestin pun mereka takkan bunuh. Sekarang ni dah lebih 10,000 tuan-tuan. Lebih 10,000 dah. Tadi saya dah on the way datang sini, dengar dalam radio, anak-anak yang mana duk mati meninggal dekat dalam gravel bangunan tuan-tuan, tak boleh. Ambulans tak boleh masuk, tak boleh nak urus, orang pun tak ada. Doktor pun terahat. Anjing-anjing dah banyak masuk Gaza tuan. Anjing yang bunyi. Ada anjing gigit cabut kepada bayi tuan, bawa gonggong. Ni yang boleh berlaku sekarang. Jadi kalau mereka benar-benar ada kemanusiaan daripada awal lagi, mereka akan hentikan barbarik keganasan yang mereka tengah buat sekarang ni tuan. Tapi sekarang ni dah bunyi ceasefire, nak ceasefire lah tuan. Sebab apa menyambut? Sebab mereka kalah. Sebab mereka kalah. Kita tengok setiap hari pun memang mereka kebal, mereka kebedil, rakyat mereka ramai dah mati. Dia punya askar-askar dia ramai mati. Dan terbaru kemarin, tak tidak saya, dia punya pusat nuklear dia pun dah bom Hamas dah sampai tuan. Kena ke tidak tu Allah Alam, tapi dah sampai dah. Agaknya kalau ke depan sikit Malaysia tu boleh sampai dah. Kena benda tu sekali tu tak habis. Israel habis, mampus lah. Jadi kalau katakan Allah Ta'ala takdirkan semua pakat dalam dunia ni, semua negara lah, termasuklah Arab-Arab yang patung tu semua tuan-tuan, tak ada benda nak buat tak? Kalau mereka sendiri pun tak ada nak bagi bantuan, yang puak-puak kafir harbi ni semua nak pedal, nak belasah suku-suku Palestin. Tapi kalau Allah tak izinkan, maka benda-benda itu tak akan berlaku. Sebab semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud hadis ini. Padanya kata Nabi SAW, dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Diangkatlah segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Angkat segala pena, maknanya semuanya yang apa berlaku nasib kepada manusia, hayawan, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang di darat, di laut, semuanya telah pun tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya dah tertulis, ya. Dan dalam riwayat Imam Tirmizi, seperti yang saya nyatakan, ada pecahan tadi. Imam Tirmizi ada dia punya sambungan yang dikata, ihfazillah, peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenallah Allah pada masa lapang, nescaya Allah akan kenal engkau pada masa susah. Macam mana ni tuan-tuan? Makna bila kita lapang, bila kita ada masa, bila kita sihat, bila kita kaya, bila kita mewah, masa itulah sangat-sangat digalakkan untuk kita ingat Allah. Kalau masa sakit baru kita ingat Allah, memang orang sakit kena ingat Allah. Kalau masa kita miskin, kalau masa kita susah, orang lain semua tak nak bagi bantuan pada kita, masa tu kita ingat Allah, memang layaklah masa tu kita ingat Allah. Jadi apa istimewanya? Macam kita pergi hospital, kawan tu doktor haring kan, boleh bercakap, mulut dia keluar Allah, Allah. Memang patutlah macam tu, sebab tu je dia boleh sebut pun. Tapi yang nak nilai bagus dia tidak apabila masa dia sihat. Bila sihat dia sebut tak Allah. Bila sihat, dia ni jenis suka menyambung silaturahim ke? Mulut dia bercakap benda baik ke? Bila sihat dia baca Quran ke? Dia berzikir selawat ke? Itu maksudnya. Bila mana kita senang ingat Allah, bila masa kita sihat ingat Allah.
supaya nanti bila kita susah Allah ingat kita. Bila mana kita ni dalam keadaan miskin, dalam keadaan kita bankrupt, dalam keadaan kita muflis, Allah ingat kita. Macam mana Allah ingat kita tu tuan-tuan? Hari ini katakan kita berharta, kita kaya, kita mewah, kita bantu manusia, kita sedekah, kita infak. Bukannya kita nak harap bahawa manusia tu berterima kasih pada kita, tenang jasa kita, masuk TV ke apa semua, tak. Tapi kita sedekah masa kita senang tu dengan harapan nanti bila susah Allah Ta'ala ingat pada kita. Macam mana Allah ingat pada kita? Orang yang kita bantu masa kita senang dululah yang akan datang tolong kita. Kalau kita ni jenis orang yang suka masak. Suka bagi makanan pada jiran. Sampai masa tiba-tiba jiran tak dapat makanan daripada kita. Dia kata, kenapa ni? Biasa abang ni suka bagi makanan, tapi kenapa dah lama tak dapat makanan ni? Maknanya masa tu kita susah, nanti makanan sampailah pada kita. Itu cara bagaimana Allah Ta'ala akan ingat kita di waktu kita susah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan perkongsian kita malam ini. Dia punya syarah hadisnya pun sampai di situ je lah. Mudah-mudahan apa yang boleh kita dapat daripada hadis ini, ingatlah Allah Ta'ala sentiasa. Itu kata Nabi SAW pesan kepada para sahabat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita dengan perkongsian hadis pada malam ini. Yang baik sudah daripada Allah. Saya qulu hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa hasib bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.